Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat meneruskan kelas, ya. Boleh dengar tak suara ni? Suara Hidayah. Cikgu. Boleh ya? Dengar tak? Yes. Tak apalah, kita mula dulu lah. Mana ada lah, awak punya ada ni. Tapi yang lain tu mungkin masuk kemudian, lambat sikit. So hari ni kita nak sambung perbincangan, masih lagi dalam bab 8 ya. Masih lagi dalam bab 8. Jadi kita tengok apakah objektif ataupun apa yang nak kita capai dalam 8.3. Dan mungkin insyaAllah kalau sempat kita pergi terus ke pada 8.4 dan kita boleh habiskanlah bab 8 pada hari ini ya. Jadi dalam satu topik 8.3 iaitu pertukaran gas dalam manusia. Pertukaran gas dalam manusia ya, telah disebutkan di situ ya, telah dijelaskan, telah dimaklumkan sebelum ini ya. Ada empat perkara lah ya, dalam 8.31 tu, iaitu berkomunikasi tentang respirasi luar dan juga respirasi dalam. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lah bagaimana pertukaran gas itu berlaku dalam manusia sahaja ya. Kita cerita tentang organisma lain yang melibatkan pertukaran gas antara peparu dengan darah. Peparu dengan darah satu. Kemudian pengangkutan gas respirasi dari peparu ke tisu. Okay. Ini tadi pengangkutan, tadi pertukaran, itu pengangkutan dan pertukaran gas antara darah dengan tisu. Kemudian pengangkutan gas respirasi dari tisu ke peparu. Okey, jadi dia tukar angkut Jadi kata kunci di sini yang digunakan iaitu pertukaran dan pengangkutan. Okay, pertukaran dan juga pengangkutan. Jadi ada dua perkara yang nak dibincangkan di sini, yang melibatkan pertukaran dan juga pengangkutan. Kemudian juga kita akan lihat nanti 8.4 ya, insyaAllah. Kita akan lihat isu kesihatan berkaitan dengan sistem respirasi manusia, iaitu berkenaan dengan penyakit COPD ya. COPD iaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease terhadap sistem respirasi. Iaitu kita akan bincangkan penyakit asma, bronkitis kronik dan juga emfisema. Okey. Jadi kita pergi terus kepada 8.3 ya. Jadi tajuk dia ialah pertukaran gas dalam manusia. Kita tengok pertukaran itu, dia menggunakan istilah tekanan separa. Okey, jadi kalau melibatkan pertukaran ini, kita ambil meresap keluar ya.
masuk kawasan kalau kita nak kata, ya. Jadi A nak pergi ke B, dia pastikan dia apa tu? Dia punya tekanan separa dia di A ni, katakan A ni B. Ya. Yang A ni tekanan separa dia saya buat P separuh adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan separa oksigen di B. Artinya kalau tekanan separa oksigen di A itu lebih tinggi berbanding dengan tekanan separa oksigen di B, maka gas oksigen meresap masuk ke dalam B. Baru itu boleh berlaku. Dia mesti berlaku perbezaan. Berlaku perbezaan antara dua kawasan. Okey, jadi resapan gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah. Dijelaskan di situ, iaitu menuruni kecerunan. Kalau kita buat gambar tu, kita dapat dia dapat menuruni kecerunan tekanan separa gas. Itu dia punya statement umum. Sekarang kita tengok proses pertukaran dan penjemputan gas. Jadi dalam peparu, kita fokus pada peparu. Okay. Darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Ya. Darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan, kita baca dulu ya. Di dalam peparu, darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi berbanding udara dalam alveolus. Okay. Jadi karbon dioksida meresap keluar dari kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkirkan melalui hidung dan mulut ke atmosfera. Okey, ini dicerita tentang karbon dioksida, gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tu dia nak keluar daripada peparu pergi keluar. Itu dia cerita, itulah perenggan yang pertama ni. Yang kedua ni, tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam kapilari peparu. Okey, itu dia bagi situasi. Situasinya ialah tekanan separa oksigen di alveolus, iaitu kawasan yang A, kata kawasan pertama, alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam kapilari peparu. Okay. So, bila perkara itu berlaku, oksigen meresap ke dalam kapilari peparu. Okay, Jadi, bila berlaku perbezaan kecerunan kepekatan tu ataupun tekanan separa, maka oksigen akan meresap. Kita gunakan istilah meresap. Meresap tu satu istilah yang paling tepat untuk memahami konsep resapan. Kemudian apa yang berlaku, oksigen bergabung dengan hemoglobin dalam eritrosit. Poin ketiga, oksigen bergabung dengan hemoglobin Hb, hemoglobin dalam eritrosit, dalam selera merah. Ini selera merah untuk membentuk oksihemoglobin HbO. Oksihemoglobin. Okey. Jadi itu cara dia. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okey.
Itu gambar rajah untuk menerangkan yang ni ya. Yang ni. Kemudian di sini ya. Poin yang seterusnya. Ni, yang ni. Kalau tengok gambar ni, ini adalah struktur alveolus ya. Struktur alveolus, ini alveolus. Okey, banyak struktur alveolus itu. Ini semua alveolus. Okey. Kapilari peparu tu menunjuk kepada satu struktur darah ya. Okay, struktur darah ni terbahagi kepada 3, iaitu arteri, vena dan juga kapilari. So kapilari peparu yang melingkari peparu lah. Jadi sekarang ni kita sampai sini jadi, iaitu terbentuknya oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin. Apa yang berlaku seterusnya, darah yang meninggalkan peparu, ya, darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonari. Okey, vena pulmonari. Vena pulmonari ini maknanya satu salur yang menghubungkan antara peparu ke jantung. Ya, ke jantung. Jadi darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen yang tinggi. Ya. Yang keluar tu mesti tinggi. Dan tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Dalam masa yang sama, tekanan separa karbon dioksida di situ rendah. Ya. Jadi itu dia punya keadaan dia. Bila keadaan itu berlaku, ada yang tinggi, ada rendah tu, tekanan separa dia, maka berlaku yang poin yang seterusnya. Tengok ya. Jadi respirasi sel ni dia membebaskan karbon dioksida. Betul. Yang kita belajar GOKAT tu, ya, GOKAT. Ingat GOKAT. Ya, salah satu daripada produk dia adalah karbon dioksida ya, karbon dioksida. Jadi tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah lebih tinggi daripada tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Ini sebab apa? Sebab kalau mungkin gambar rajah ni saya pun tak berapa suka sangat lah gambar rajah ni. Nanti saya akan tunjukkan semula. Saya akan lukis semula lah nanti ya. Lukis semula supaya lebih faham lah. Sebab saya sendiri pun tak berapa suka dengan penerangan seperti ini ya. Walaupun kita guna buku teks lah sebagai rujukan. Tak apa. Dan dikata sini tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah lebih tinggi. Sebab apa lebih tinggi? Sebab sekarang ni respirasi sel telah berlaku. Ya, oksigen yang telah masuk ke dalam sel tu digunakan untuk mengoksidakan glukosa. Ya, oksigen yang telah masuk ni mengoksidakan glukosa. Hasil daripada oksidasi tu menghasilkan karbon dioksida. So sekarang ni dalam sel tu dia mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang lebih tinggi lah. Dalam sel lebih tinggi. Ya, berbanding tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Ya, kapilari tisu. Jadi karbon dioksida ni akan meresap. Kita gunakan juga istilah meresap keluar. Kita guna kesempatan keluar dari sel badan ke dalam kapilari tisu. Karbon dioksida meresap keluar dari sel badan ke dalam kapilari tisu dan diangkut kembali ke peparu. Maksudnya dia akan pusing balik ke peparu. Seperti gambar ni lah. Gambar ni kalau lihat gambar rajah ni, ya, dia ada hubungan lah antara jantung, kemudian peparu, ini peparu. Kemudian yang nampak seperti ni, yang seperti jaring ni semuanya kapilari. Ya, kapilari. Cuma sama ada kapilari itu kapilari tisu ataupun organ. Itu kita kena tengok lah. Kemudian yang berwarna merah ni ialah salur darah lah. Yang biru pun salur darah juga. Cuma yang berwarna merah ni, yang warna merah ni, itu adalah salur darah yang mengangkut darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen.
ataupun kita kata darah yang mengandungi tekanan separuh oksigen yang lebih tinggi berbanding dengan yang warna biru. Yang biru ni dia sebenarnya lebih nak angkut karbon dioksida lah. Sebab kira-kiranya oksigen tu telah digunakan untuk pengoksidaan makanan. Maka karbon dioksida yang terhasil. Jadi karbon dioksida ni dia akan keluar daripada kapilari tisu, ya, kemudian balik semula sama ada pergi jantung, kemudian akan pergi jantung, kemudian masuk semula ke paru-paru untuk pertukaran. Jadi tempat pertukaran ni ia melibatkan antara dua. Apabila arteri dengan vena di antaranya ialah kapilari. Dari situlah berlakunya pertukaran. Ya. Tapi untuk mendapatkan oksigen, maka tempat pertukaran yang bagi sistem respirasi manusia adalah di paru-paru. Di paru-paru. Sambung balik yang tadi. Apabila darah sampai ke tisu, ya, melalui kapilari tisu, tekanan separuh oksigen dalam darah adalah lebih tinggi daripada tekanan separuh oksigen dalam sel badan. Ya. Kerana respirasi sel menggunakan oksigen. Saya sebut tadi, menggunakan oksigen dalam sel. Jadi yang oksihemoglobin tadi, yang terhasil tadi ni akan terurai. Bila sebut terurai ni maksudnya dia jadi balik, dia jadi balik oksigen dan juga hemoglobin. Dia balik semula, daripada oksigen, oksigen dia tidak balas ataupun tidak angkut oleh hemoglobin. Dia akan membentuk oksihemoglobin, ya, oksihemoglobin. Kemudian bila sampai ke dalam sel badan, oksihemoglobin ni dia perlu terurai balik, dia terurai balik kepada oksigen dan juga hemoglobin. Jadi kita nak fokus pada oksigen lah, ya, oksigen. Jadi oksihemoglobin terurai dan oksigen meresap ke dalam kapilari tisu, ke dalam sel badan. Yang perlukan oksigen sekarang ni adalah sel badan, ya. Untuk apa? Untuk menjalankan proses respirasi sel. Okey, selesai yang tu, yang sini, pergi ke sini. Jadi darah yang masuk ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonari. Arteri pulmonari ni ini, ya. Inilah arteri pulmonari. Ya, arteri pulmonari. Iaitu salur yang menghubungkan antara jantung ke paru-paru. Yang bawa darah keluar, ya. Bawa darah keluar daripada jantung pergi ke paru-paru. Mempunyai tekanan separuh oksigen dia yang lebih rendah ataupun yang rendah, dan tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi, sebab dia bawa daripada sel badan. Sel badan ni dia banyak mengandungi karbon dioksida melalui selepas respirasi itu, dari gas karbon dioksida yang lebih banyak berbanding dengan oksigen. So bila masuk ke jantung, dia akan bila sampai di sini, maknanya tekanan separuh karbon dioksida adalah lebih tinggi lah di situ. Ya. Ataupun kita kata tekanan separuh oksigen adalah rendah. Ya, di situ. Okay. Ya. Habis itu. Kita tengok dulu. Mungkin saya akan simplifykan sikit dalam gambar rajah yang lebih mudah lah. Tapi kita ambilkan dulu yang ni, ya. Pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Tadi kita cerita tentang oksigen. Jadi oksigen yang diangkut ke dalam kita punya sel badan ni dalam bentuk oksigen dengan hemoglobin. Kita dia juga eritrom
pasien. Jadi sel darah merah ni samalah dengan eritrosit. Sama je. Cuma istilah saja. Ya. Jadi bila oksigen ni bergabung dengan sel darah merah ataupun hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah ni, maka oksihemoglobin terbentuk sampai ke dalam pun untuk pengoksidaan glukosa. Ya, atau daripada pengoksidaan glukosa tu, iaitu bokak tu, terhasillah gasnya. Kita nak bincang tentang gas tu, gas karbon dioksida terhasil. Jadi gas karbon dioksida ni perlu dibawa keluar pula. Perlu dibawa keluar daripada sel, pergi ke jantung, pergi ke paru-paru. Jadi kita nak cerita tentang bagaimana pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Jadi karbon dioksida diangkut melalui 3 cara. Ya. Yang pertama, peratus diangkut dalam kimia, iaitu ion bikarbonat. Dia bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, iaitu 7% karbon dioksida terlarut. Sebab terlarut ni, maknanya dia campur dengan air. Campur dengan air. Diangkut sebagai asid karbonik. Ini formula kimia dia. Asid karbonik. So, ada 3 cara. Kemudian kita tengok bagaimana penjelasan di tisu. Ke kapilari tisu. Jadi, karbon dioksida karbon. Okey, pertama CO2 itu karbon dioksida lah. Okey. Asid karbonik. Jadi, enzim karbonik anhydrase, asid karbonik tersekat. Ia membolehkan asid karbonik tadi ni, asid karbonik ni, ya, terurai kepada ion bikarbonat. Jadi dia jadi ion bikarbonat. Dan juga ion hidrogen. Okey, ion hidrogen. Kemudian ion bikarbonat yang ni, ion ini meresap ke dalam plasma darah. Ya, dia meresap ke dalam plasma darah. Okey, plasma ion bikarbonat 1,
satu lagi ialah asid karbonik. Ya. So, dua. Dari penciptaan di sini melalui dua cara lah, mana akan diuraikan kepada ion hidrogen. Tapi yang ion bikarbonat tu yang kita sebagai dua, iaitu plasma darah dengan sel darah. Plasma 55%, sel darah 45%. Jadi plasma pada sel darah yang kita nak fokuskan sini lebih kepada eritrosit lah, sel darah merah. Tapi untuk dalam bentuk eh, 50%. So, eritrosit itu sebahagian daripada 45%. Ya. Kemudian, itu pengangkutan kapasitas dari setibanya di kapilari paru. Maksudnya, kapasitas adalah eritrosit. Jadi ion bikarbonat ini dia akan bergabung dengan hidrogen ataupun air. Sebabnya dia panggil tidak balas yang berbalik. Kita bentuk asid karbonik. Kemudian asid karbonik ni yang tadi tu yang disingkir keluar semasa udara dihembus keluar. Okeylah. Oleh kekurangan yang 23%. Okey. Dalam jelasan tadi ini memang dijelaskan tentang pengangkutan karbon dioksida melalui 3 cara. Tetapi ada 3 cara, tapi yang dijelaskan hanya 2 cara saja untuk membentuk karbamino hemoglobin. Okey. Saya jelaskan mengapa hemoglobin fetus mempunyai maklumat tambahan lah berfikir ya. Okey. Yang okey. Kita balik. Kita buat ni.
Ini 2 orang je ya. Jangan yang lain. Tahu tak? Eh? Tahu ke tak? Datang. Mana datang tak? Betul. Dia tajuk ni tajuk respirasi ya. Kita dengar. Kita respon sikit. Dia kita ada. Okay. Kita nak tengok nampak tak? Saya nak jelaskan ni yang cara ion karbonat. Cuma yang ketiga iaitu melalui cara apabila karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Karbaminohemoglobin. Jadi dijelaskan di sini dalam buku sampel ni. Dan tinggi dalam kadar darah. Ini mungkin ada ulangnya lah yang saya sebutkan tadi ya. Karbon dioksida meresap ya, ada alveolus, ini alveolus. Kemudian ada sel darah merah yang terdapat dalam kapilari darah. Karbon dioksida ini dia banyak dalam sel badan. Selepas hemoglobin. Jadi eritrosit ini dia sepanjang kapilari darah ini pergi ke mana? Pergi ke alveolus ya. Ke alveolus. Kemudian sampai di alveolus karbaminohemoglobin itu akan diuraikan kepada karbon akan dikeluarkanlah melalui
dan juga ion bikarbonat. Tiga cara. Eh. Uh, okay. Ini ya. Okay. Ini tengok tentang cedera. Cuma dia tak ceritakan cara lah. Ya, mungkin kita boleh mungkin awak boleh cari lagi ya maklumat lebih lanjut bagaimana cara pengkotaan tersebut ya. Okay. Selesai itu. Dan pengangkutan. Jadi ini kalau bahagian ini main bahagian essay, bahagian essay ya. Bahagian ini kita baca sikit lagi nanti bagaimana nak gunakan gambar angkut. Dia kena tukar dulu buah angkut. Okay. Tukar saya Windows. Oh, tak nampak lagi ya pada skrin. Sekejap. Lambat sikit ya. Kapilari darah. Okay. Kapilari darah. Kemudian dalam kapilari darah tu dia ada eritrosit. Ada eritrosit ya. Yang bulat-bulat tu adalah sel darah merah SDM ataupun juga dipanggil eritrosit. Okey. Kemudian kita ada sel badan. Saya baca ni lah sel badan. Itu kemana sel badan. Ataupun tisu pun boleh. Ya, tisu badan. Biasanya sebagai oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen daripada atmosfera ya.
lambat keluar pada oksigen yang berlaku oksigen sampai dah oksigen meresap masuk ke dalam tinggi. Jadi itu adalah pertukaran, ya, pertukaran. So sekarang ni di sini sekarang ni dalam sedaran merah tekanan separa dia daripada rendah jadi tinggi. Kemudian kita nak bandingkan dengan siapa pula? Kita nak bandingkan dengan sel darah, sel badan pula. Sel badan tekanan separa oksigen dia adalah rendah. Ya, adalah rendah kalau nak bandingkan dengan tekanan separa oksigen oksigen akan meresap masuk ke dalam sel badan secara resapan. Okey, jadi oksigen yang meresap masuk ke dalam sel badan akan digunakan untuk respirasi. Okay, respirasi badan ataupun karbon dioksida. Salah satu daripada produknya ialah karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. So karbon dioksida ni nak dibawa keluar. Okey, nak dibawa keluar. Dibawa keluar. Ya. Nak bawa balik semula ke alveolus. Seterusnya keluarlah. Seterusnya keluar ke atmosfera. Keluar ke atmosfera. Konsep dia sama je. Konsep resapan. Iaitu bandingkan dengan sel darah merah. Iaitu tekanan separa karbon dioksida dalam sel badan ya, mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi, maka nak bandingkan dengan alveolus, jenis karbon dioksida dalam sel merah lebih tinggi, maknanya tekanan berbanding dengan tekanan panas para karbon dioksida dalam volume tak
masuk ke dalam ulah balance secara bersamaan. Kemudian daripada balance, karbon dioksida akan dibebaskan keluar dalam bentuk hemoglobin. Ya, oksigen ya. Oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin itu terdapat dalam eritrosit, membentuk oksihemoglobin. Ya, membentuk oksihemoglobin. Jadi terbentuklah jadi istilahnya O2 plus Hb membentuk sebenarnya persamaan dia sini ya, arrow dia. Saya boleh buat HBO2 iaitu oksihemoglobin. Ni, oksihemoglobin. Okey. Bila sampai di sel badan, oksihemoglobin ni dia sebenarnya dalam keadaan yang tidak stabil, tidak stabil. Dia akan ataupun diurus semula kepada oksigen. Ya. Oksigen semula. Ya. Oksigen yang rendah. Ya. Sekarang karbon dioksida di sini. Ya, di sini pula. Karbon dioksida. So, okay, karbon dioksida di sini CO2. Yang pertama melalui airan. Ya. Dan ini dia bergabung dengan air. Ya, bergabung dengan air membentuk asid karbonik. Ya, asid karbonik. Atau bentuknya ion bikarbonat. Ya, ion bikarbonat. Dan yang ketiga melalui gabungan dengan hemoglobin. Ada amino hemoglobin. Karbon, okey. Karbamina hemoglobin. Boleh Okey, ada 3 cara untuk membolehkan karbon dioksida tu diangkut keluar dari sel badan, kemudian daripada keluar. Itulah kaedah dia. Saya share dalam dulu. Okay. Kemudian nanti awak jawab praktis formatif 8.3 . Apakah nilai tekanan separuh oksigen dalam tekanan atmosfera? Tidak bagi nilai ni. Jika pada aras laut nilai 260 merkuri. Itu adalah tekanan atmosfera pada aras laut.
mm mercury. Jadi boleh dapat dah tu tak? Kalau karbon dioksida inilah. 0.23 mm mercury. Okey. Dua, dalam bentuk apakah karbon dioksida diangkut dalam sistem darah? Tadi ada tiga ya. Tiga cara. Kena sebut tiga cara tu. Yang ketiga, terangkan mengkotkan karbon dioksida dari kapilari paru ke alveolus. Inilah. Ini ya. Yang keempat, dalam bentuk apakah oksigen diangkut ke tisu? Ini pun saya dah bagi ya. Bentuk hemoglobin. Okey. Jadi selesai 8.3. 8.4 sikit lagi. Isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia ataupun dipanggil COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Itu penyakit pulmonari ya, ataupun kita kata penyakit apa dia ni, kalau kita nak translate dia obstruktif ni. Obstruktif ni macam kerosakan pulmonari kronik, iaitu melibatkan penyakit yang merangkumi asma, bronkitis kronik dan emfisema. So ada 4 lah bronkitis kronik. Bronkitis kronik dalam penyakit emfisema adalah hilang kekenyalan. So alveolus ni kalau ikutkan dia punya bentuk macam buah, kita bayangkan macam buah anggur lah ya. Ini emfisema. Jadi dia hilang kekenyalan dan saiz rosak, jumlah luas permukaan alveolus berkurang, GLP dia berkurang dan pertukaran gas menjadi kurang efisien. Jadi kurang cepat lah. Itu emfisema. Semuanya cerita ni tentang keadaan emfisema tu ya. Keadaan emfisema. Dalam penyakit bronkitis kronik pula, bronkial menjadi radang. Radang ni maknanya jadi kemerahan. Ya, mungkin jadi ada ya, dia panggil apa istilahnya, inflamasi. Kemerah-merahan lah radang. Bengkak dan tersumbat. Ini mengurangkan aliran udara dan menyukarkan pernafasan. Kemudian mukus banyak terhasil lah bila ada ya, menyebabkan macam bulu lah atau bukan bulu. Dia macam bertindak seperti penyapu. Sepanjang bronkitis tu dia ada cilium. Cilium ni dia sebenarnya menghalang kemasukan bakteria. Jadi katanya mukus tu tidak dapat disinfekkan lah. Kalau dapat singkir pun tak dapat singkirkan secara maksimum. Maksudnya mukus tu berada di dalam tu, radang, kemudian tersumbat. Jadi permukaan tiup bronkial menjadi kecil dan laluan udara menjadi dalam keadaan dia bandingan antara yang normal dengan yang berpenyakit. Alveolus normal, ini alveolus emfisema. Ini bronkial yang normal, ini bronkial ini bronkial normal, ini adalah bronkial pesakit asma. Habis dah sampai mati 8.4.
apakah kesan penyakit bronkitis kronik terhadap bronkial, ada jelaskan itu. Bagaimana kita jelaskan penggunaan alat sejuk yang bronkial penyakit asma, ada membantu alat sejuk alat sejuk Google sedikit cari Kemudian terangkan mengapa tekanan gas menjadi koefisien maknanya bagi perkara apa yang menyebabkan kekurangan. Dan sebagai rumusan daripada apa dan mekanisme pembuatan nafasan merupakan kapasan tarikan bernafas tu. Jadi selesailah kita punya topik ataupun bab 8. Jadi mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Pada sebarang pertanyaan, ada pertanyaan tak? Jadi jangan lupa lah buat nota biasa dan juga praktis formatif. Ya.